Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nakabbiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajjatil jannati wan nar qalatin nar fiya jabbaruna wal mutakabbirun wa qalatil jannah fi du'afa'un nas wa masakinuhum qal faqada bainahuma innakil jannah rahmati arhamu bik man asya'u wa innakin nar azabi azabu bika man asya'u walikilahuma alayya mil'uha. Rawahu Muslim wa Amr ibn Humaid. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, ihtajjatil jannati wan nar, syurga dan neraka dia akan saling berdebat. Syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka bercakap. Kalau dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah sebut, syurga akan bersabda, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun salasa marrat. Telah berjayalah orang yang beriman, telah berjayalah orang yang beriman, telah berjayalah orang yang beriman. 3 kali, salasa marrat. Hari ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri ini pula, Nabi SAW berkata, syurga dan neraka itu saling berdebat. Wa qalatin nar, maka neraka akan berkata, fiyal jabbaruna wal mutakabbirun, di dalam aku terdapat orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang sombong. Jabbarun wal mutakabbirun, dalam aku, kata syurga, kata neraka, pada diri aku ni ada jabbarun, orang-orang yang sombong, wal mutakabbirun, orang-orang yang besar diri, bongkak, angkuh, memandang orang dengan pandangan yang rendah, melihat diri dengan pandangan yang besar. Wa qalatil jannah, dan syurga juga akan berkata. Bila neraka jawab begitu, syurga jawab pula, fi dhu'afa'un nasi wa masakinuhum, dalam aku terdapat orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Dalam aku terdapat orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Qala faqada bainahuma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT pun bila tengok begitu, Allah memutuskan perkara keduanya dengan firman Allah, innakil jannatu rahmati arhamu bik man asya wa innakin nar azabi azabu biki man asya walikilahuma alayya mil'uha. Maka Allah Subhanahu wa taala lantas memutuskan bila kedua itu bercakap, Allah berfirman, engkau syurga adalah rahmatku
dan aku rahmati siapa sahaja yang aku kehendaki denganmu. Jadi bila kata neraka kata aku ni ada orang besar diri, orang bongkak, orang kaya, orang yang sombong, banyak orang begini, kan? Macam neraka ni dia rasa macam kenapa, kan, orang-orangnya begitu. Yang syurga pula kata aku ni yang banyak masuk dalam syurga ni du'afa, orang susah, orang miskin, orang lemah. Lalu Allah kata jangan bimbang syurga, engkau syurga adalah rahmatku, akan aku rahmati siapa sahaja yang aku kehendaki denganmu. Jadi maknanya syurga ini boleh dimasuki oleh sesiapa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala rahmat. Kalau dia seorang yang kaya, Allah rahmati dia, Allah pelihara dia, dia jadi orang yang sedekah, melakukan perkara-perkara baik, kebajikan, sedekah jariah umpama, tolong orang susah, tolong orang miskin, bangunkan masjid, bangunkan rumah Allah, pasti dia akan masuk ke dalam syurga. Kerana syurga ini tuan-tuan, untuk masuk syurga bukanlah dengan amal, tapi masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada kisah kan, seorang abid yang telah amal ribuan tahun, dia minta dengan Tuhan nak masuk syurga dengan amal dia. Lalu ringkas cerita, bila ditimbang amal dia dengan nikmat yang Allah bagi, jauh berat nikmat yang Allah bagi pada dia, dengan hanya sebelah biji mata tak mampu nak cover. Amal dia tu tak mampu nak cover dengan rahmat ataupun nikmat yang Allah bagi pada dia. Akhirnya Allah kata masukkan dia, campakkan dia ke dalam neraka. Sebab itu jangan sombong dengan amal kita tuan-tuan. Amal kita adalah amrun li ta'abudi, amal untuk menunjukkan bahawa kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah SWT kata pula pada neraka, wahai neraka, kamu adalah azabku dan akan aku azab siapa sahaja yang aku kehendaki denganmu. Neraka tak semestinya orang kaya, orang ada duit itu akan tak. Kalau kata dia susah, miskin tapi sombong, sebab tu Nabi pernah sebut, aku benci orang kaya yang sombong, tapi aku jauh lebih benci orang yang miskin sombong. Nabi kata aku benci, aku tak suka orang kaya yang sombong. Tapi kalaulah miskin, dahlah susah, papa, kedana, sombong pula pada Allah, sombong pada Nabi, jauh daripada agama, ini kata Nabi lagi teruk. Jadi kata Allah, neraka ni untuk siapa sahaja, akan siapa sahaja akan aku azab di kalangan mereka yang lawan, yang engkar kepada perintah aku, maka akan aku azab siapa sahaja yang aku kehendaki denganmu. Tiap-tiap kalian aku akan memenuhinya. Hadis riwayat Muslim dan Abdul Ibn Humaid. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ni dia nak beritahu kita apa tuan-tuan? Bahawa syurga dan neraka ini dia tidak ada ketetapan orang-orang tertentu. Dia tidak ada ketetapan orang-orang tertentu. Sebab itu bukan hak kita untuk hukum orang itu ahli neraka, orang itu ahli syurga. Belum tentu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Boleh jadi dalam seluruh kehidupan dia ni ahli maksiat, jahat, tapi kita tak tahu. Boleh jadi sebelum mati dia taubat. Kita tak tahu, boleh jadi sebelum mati dia melakukan perkara yang baik, dia taubat kepada Allah. Bukankah peluang taubat ini Allah bagi sebelum nyawa sampai di ghargharah? Peluang taubat Allah bagi sampai ni, roh dah bergerak daripada kaki. Kalau hamba Allah itu bertaubat walaupun susah, dalam saat-saat begitu nak taubat pada Allah hampir mustahil. Tapi boleh, selagi roh itu tak sampai di ghargharah, di khalqum ini, selagi itu rohnya, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sangka amal kita banyak,
amal kita baik, kita pasti akan masuk syurga. Sebab itu kalau kita tengok ulama punya doa, Imam Syafi'i kata apa? Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu. Tak layak. Bayangkan tuan-tuan, orang salafus salih boleh kata pada Tuhan apa? Aku tak layak. Kalaulah mereka kata tidak layak, bagaimana pula kita nak mendakwa kita ini confirm ataupun selamat dengan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, sedikit hadis yang kita baca ini akan beri manfaat kepada kita. Wallahu alam, aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.